Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira Iliana binti Zuli Syam dari kelas DP1A. Hari ini saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang final project yang diberikan oleh pensyarah kami iaitu Madam Aziati. Apa yang perlu dibentangkan oleh kami ialah latar belakang syarikat, kaedah SWOT dan penutup. Kami telah membahagikan tugas. Sebelum tu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya dan tugas-tugas mereka. Dia Pah dan ni dia punya tugas Bella. Dan ni tugas apa yang perlu dibentangkan. Ni Ainul. Dan tugas apa yang perlu dibentangkan. Dan ni Aina. Dan ni tugas apa yang perlu dibentangkan. Dan ni tugas saya. Syarikat yang kami pilih ialah syarikat Keropok Setmap. Keropok Setmap ni dia berasal daripada syarikat Mapero Sdn Bhd. Syarikat Mapero Sdn Bhd ni dia pengasas dia ialah Puan Azizah Wan Hassan yang berumur 47 tahun. Asal-asal Keropok Setmap ni dia membuat keropok segera yang berpaket-paket tu macam yang gambar saya tunjuk ni. Keropok Setmap ni dia sebenarnya Puan Azizah ni dia buat kecil-kecilan je, dia buat saja-saja keropok ni. Tiba pada satu hari tu Keropok Setmap ni mendapat sambutan, dapat tempahan ratusan ribu dalam masa 1 bulan je. Lepas tu daripada situ, bila orang nak beli Keropok Setmap ni, dia akan panggil macam nak beli tu dia kalau nak Keropok Setmap, nak daripada Dok Pong dipanggil Kak Mat. Daripada situ suami Puan Azizah ni iaitu Encik Tajul Arifin, dia mendapat idea untuk menggelarkan syarikat Mapero Sdn Bhd ni dengan nama Keropok Setmap. Okey, selama 4 tahun berada di pasaran, Keropok Setmap kini semakin dikenali ramai. Bukan saja pelanggan daripada negeri sendiri, negeri Terengganu, malah sudah memasuki ke negeri-negeri lain seperti Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan termasuk juga Sabah dan Sarawak. Jauh kan? Jadi dia daripada situ dia besar sampailah famous. Selain tu Keropok Setmap ni ia menawarkan harga yang istimewa, harga yang mampu milik. Siapa-siapa yang nak beli tu bolehlah beli sebab dia memang mampu milik. Dia Keropok Setmap ni dia meluaskan, dia bukan sahaja di kedai-kedai ada, dia juga ada, korang boleh dapatkan dekat macam Facebook, Instagram. Kat situlah korang boleh tengok ada Keropok Setmap ni. Okey, daripada yang diorang promosikan dalam Facebook dan Instagram dan sebagainya tu, daripada situ diorang mendapat sambutan yang banyak. Macam diorang menghasilkan 7,000 paket untuk pelanggan. So, memang banyaklah tempahan dia. Daripada situlah Keropok Setmap ni juga terkenal. Keropok Setmap ni juga orang ambil dan letakkan di kedai-kedai mereka macam dekat Jalan Wan Haji Yaakob di Terengganu. Dia ambil, dia borong dan dia jual
Jadi macam keropok Saimax ni dia ramai memilih produk ni untuk dijual di kedai-kedai. Syarikat ni dia sejak dia dah famous tu, dia berazam untuk memperluaskan lagi dengan kekuatan yang diorang miliki tu. Dia berazam untuk melangkah lebih luas lagi untuk mengekalkan makanan tradisional Terengganu keluar. Daripada permintaan yang ramai meminta keropok Saimax ni, dia membuatkan Puan Azizah ni mendapat idea untuk membuat benda lain selain daripada keropok Saimax ni. Dia mencipta resepi terbaru, iaitu keropok bawang putih, ladi hitam dan berkaitan dengan ikan. Membuat macam perisa lain lah daripada keropok ni, supaya lebih sedap. Dan mungkin macam contoh ada orang ni suka perisa ni, ada orang suka perisa ni. Yang tak biasa makan keropok ni, dia bila tak biasa makan perisa ni, dia cuba perisa ni. Lepas tu buatkan pelanggan suka dan mereka beli. Puan Azizah ni dia macam dia bagaikan tidak percaya apa yang diusahakan sekadar kecil-kecilan yang suka-suka tu waktu dulu. Kini dengan dia berjaya memikat hati ramai pelanggan di luar negeri. Kadang-kadang tu Puan Azizah ni terpaksa menolak lah tempahan tu, kerana macam tak cukup orang untuk menghasilkan keropok tu. Sebab kadang pelanggan ni macam dia tempah terlalu banyak dan dia mahu dalam masa yang singkat, membuatkan Puan Azizah terpaksa menolaknya. Tak ada petua yang istimewa pun, tapi petua ni yang Puan Azizah guna ialah bersikap jujur dan niat kerana Allah untuk berurus niaga dengan pelanggan. Dan Puan Azizah juga menjaga baik-baik kebajikan pekerja. Okey, seterusnya saya mempersilakan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Nabila binti Ibrahim daripada kelas TPIH 1A. Nombor majlis saya ialah TPH 20202540. Sedangkan tentang kekuatan keropok seni yang berada di dalam negara. Kekuatan pertama syarikat kilang keropok simit ialah syarikat tersebut menggunakan ikan-ikan yang berkualiti tinggi dan yang berkhasiat dalam pemprosesan keropok. Antara ikan-ikan yang digunakan ialah ikan tamban dan ikan selayan. Antara khasiat yang ramai tidak tahu ialah dapat melancarkan kitaran darah, melambatkan proses penuaan dan dapat melansingkan badan. Dan ianya juga dapat menjadikan kulit lebih putih dan menjadikan kulit lebih tegang. Kekuatan kedua bagi syarikat keropok simit ialah syarikat tersebut adalah salah satu syarikat Bumi Putera di Kuala Terengganu, Pantai Timur. Syarikat tersebut termasuk daripada 246 usahawan Bumi Putera di Kuala Terengganu. Kebanyakannya, pekerja-pekerja yang bekerja di kilang tersebut adalah orang-orang Melayu, terutamanya warga negeri Terengganu sendiri yang tinggal berhampiran dengan kilang tersebut. Pembeli-pembeli muslim tidak lagi perlu was-was untuk membeli produk keluaran keropok simit kerana ianya 100% keluaran muslim dan boleh dipercayai sepenuhnya. Kekuatan ketiga pula, kilang keropok simit dapat menjual ratusan ribu paket keropok segera simit dalam masa 1 minggu. Biasanya, keropok segera simit ditempah oleh pelanggan untuk memberi cenderia hati kepada para tetamu yang hadir di majlis besar-besaran seperti majlis akikah dan majlis kenduri kahwin. Kekuatan keempat pula bagi kilang keropok simit ialah
Produk-produk yang ditawarkan oleh kilang kelompok tersebut mempunyai harga yang sangat berpatutan dan mampu milik. Sekiranya pemborong membeli terus ke kilang kelompok simit, kilang kelompok simit menawarkan harga potongan kepada pemborong-pemborong tersebut. Harga borong bagi kelompok simit ialah satu paket kelompok simit harganya sebanyak RM84, manakala untuk 10 paket kelompok simit ialah RM9.50. Akhir sekali, bagi satu paket kelompok simit pula ialah harganya RM1.20 sahaja. Kekuatan terakhir bagi kilang kelompok simit ialah kilang tersebut mengeluarkan pelbagai jenis perisa kelompok simit. Selain daripada perisa biasa, kilang kelompok tersebut mempunyai pelbagai perisa lain. Antara perisa-perisa yang dikeluarkan ialah perisa lada hitam, perisa BBQ, perisa keju, perisa bawang putih dan perisa kari. Assalamualaikum, saya Sharifah Nur Alisha dari DP1A, nombor matrik DPH 2020-25292. Hari ini saya akan menerangkan tentang kekurangan syarikat CIMAC HQ. Okey, sepertinya adalah pengenalan, syarikat CIMAC HQ adalah syarikat keropok ikan yang berasal daripada Terengganu. Okey, kekurangannya ialah nombor 1, tiada ejen di Sabah dan Sarawak. Okey, memang dalam pengenalan mengatakan syarikat CIMAC HQ adalah popular di kalangan Sabah dan Sarawak, tetapi tiada lagi ejen yang menjual di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sabah Sarawak perlu mengorder dari ejen yang lain negerinya, tetapi dalam masa yang sama perlu mengorder dalam kuantiti yang banyak, sebab kalau kuantiti sikit diorang tak ambil order. Okay, kekurangan nombor 2 ialah bungkusan CIMAC keropok ikan tidak begitu kemas. Contohnya, apabila orang kita cek yang dekat, apabila customer daripada Sabah dan Sarawak mengorder daripada ejen negeri lain, mereka perlu hantar menggunakan kapal terbang. Jadi stok mereka akan masuk dalam kapal terbang bersama barang-barang yang lain, contoh barang-barang berat ke apa ke kan. Jadi bungkusan mereka akan terhimpit. Bungkusan CIMAC yang terimpit akan mudah pecah dan terkoyak, dan sos yang dalam bungkusan CIMAC pun akan pecah. Jadi bila dah sampai ke sana, kita post barang yang sampai ke rumah mereka, barang-barang yang tidak berkualiti lah, maksudnya dia punya bungkusan package tidak berkualiti. Kekurangan nombor 3 ialah keropok CIMAC susah untuk jumpa di kedai yang berdekatan. Contohnya, kalau kita duduk di kawasan bandar, kawasan bandar kan banyak kedai-kedai runcit. Contoh, kalau kita teringin nak makan keropok CIMAC, kalau kita pergi kedai tu memang tak ada. So maksudnya bila kita nak beli, kita perlu order di ejen, dan bila nak order kat ejen, kita perlu order dalam kuantiti yang agak banyak. Sebab kalau kita order satu memang tak berbaloi, sebab sikit je macam ni je. So order satu tidak berbaloi. So kalau kita macam teringin nak makan, kita perlu order dekat ejen dalam kuantiti yang banyak. So jadi susah, sebab kalau boleh kita nak pergi kedai yang dekat-dekat, lepas tu beli macam tu je, tapi tak ada. Situlah kekurangan yang ketiga untuk syarikat CIMAC. Okay, kekurangan nombor 4 ialah syarikat CIMAC tidak mempunyai banyak peralatan dan pekerja yang mencukupi. Contohnya, apabila di kilang, pekerja di kilang CIMAC tidak ramai, dan peralatan mereka pun tidaklah sebegitu canggih. Jadi apabila mereka mempunyai tempahan yang banyak, mereka perlu tolak, sebab masa yang ambil, masa tidak cukup untuk nak buat keropok CIMAC tu. So itulah salah satu kekurangan dia. Tetapi syarikat CIMAC mempunyai ramai ejen, banyak ejen di negeri-negeri di seluruh Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Kekurangan nombor 5 ialah pendapatan ejen syarikat CIMAC tidak jelas. Okey, kerana pendapatan ejen syarikat CIMAC bergantung kepada jualan yang mereka jual pada bulan itu. Contohnya, pada bulan Januari, mereka dapat menjual sebanyak 1000 paket
keropok CMAC. Jadi pendapatan mereka pada bulan itu agak tinggi. Namun pada bulan Februari pula, mereka hanya dapat menjual sebanyak 600 paket keropok CMAC. Jadi pendapatan mereka agak kurang. Hal ini membuktikan bahawa pendapatan ejen syarikat CMAC tidak menentu, kerana pendapatan mereka hanya bergantung kepada berapa banyak jualan mereka dapat pada bulan itu. Jadi itulah semua kekurangan yang terdapat pada syarikat CMAC. Nombor 1 ialah, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum. Saya akan menceritakan sedikit tentang peluang bagi syarikat keropok ikan. Peluang bagi syarikat keropok ikan ini adalah mempunyai ramai ejen daripada negeri-negeri lain. Selain itu, ia dapat meningkatkan peningkatan mendadak terhadap produk itu sendiri, kerana semakin ramai ejen yang menyertai untuk bekerja di bawah syarikat keropok ikan ni, semakin banyak permintaan sesuatu produk itu atau sesuatu barang itu dan mendapat pelanggan daripada segmen lain. Akhir kata, pasaran servis dan penjualan keropok ini terbuka kepada orang yang bukan Islam. Maksudnya, penjualan keropok ikan ni dia terbuka untuk sesiapa yang jual, sebab bukan hanya kita yang boleh makan, orang lain pun boleh makan. Dan dengan cara itu juga syarikat keropok ikan ni boleh berkembang dan maju untuk hari yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anamadia binti Asri dari kelas DIPIS 1A. Saya ingin menerangkan tentang ancaman kepada kilang keropok CMAC. Yang pertama, keadaan ekonomi negara. Keadaan ekonomi negara pada masa sekarang tidak stabil disebabkan COVID-19. Oleh itu, pelanggan agak susah untuk membeli secara terus di kilang kerana perlu mengikut penjarakan sosial. Yang kedua, kelembapan perkembangan industri. Kilang keropok lain lebih ramai pekerja dan peralatan mereka banyak yang moden berbanding kilang tersebut. Kilang tersebut terpaksa menolak tempahan secara baik kerana kekurangan pekerja. Pesaing meniru barangan pasaran. Contoh, dalam setiap pek keropok segera yang disediakan oleh kilang tersebut mengandungi sos. Selain itu, kilang tersebut membuat vacuum pek keropok leko. Manakala pesaing juga meniru idea kilang tersebut. Yang keempat, selera pelanggan berubah-ubah. Contoh, kilang tersebut telah mengeluarkan keropok CMAC perisa original, manakala ada sesetengah pelanggan yang mahu keropok perisa yang lain, seperti cheese, BBQ dan banyak lagi. Yang kelima, harga industri lebih murah dari pasaran. Contoh, kalau pelanggan beli terus dari kilang, mereka akan dapat harga yang berpatutan berbanding harga atas ejen. Terima kasih daripada kumpulan kami. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Madam Aziati, pensyarah kami, dan pensyarah tutera kami iaitu Miss Fatin, kerana telah mencurahkan ilmu, mengajar kami dari mula SEM hingga akhir SEM. Terima kasih Madam and Miss. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Bye bye.